kehidupan dia dengan mak ayah dia. Kadang tak pernah bertegur sapa dengan mak ayah ataupun salah seorang daripada kedua. Ini pun ada peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ridallah bi ridal walidain wa sukhtullah bi sukhtil walidain. Keredaan Allah Ta'ala terletak pada keredaan mak ayah kita. Selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah, wajib kita turuti apa yang mereka suruh kita buat, apa yang mereka arahkan untuk kita laksanakan. Selagi mana perbuatan tersebut tidak melakukan maksiat pada Allah. Begitulah sebaliknya Nabi sebut kemurkaan Allah Ta'ala terletak kepada kemurkaan mak ayah kita. Sebab itu di dalam hadis ini Nabi sebutkan tidak diterima persaksian di hadapan Allah pada hari kiamat kelak kalau kita ada masalah dengan mak ayah kita. Dengan mak ayah ni kena jaga. Ya. Saya pun sebagai seorang anak, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang ada depan saya juga, kita tidak dapat dari tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Sebab itu para ulama menyatakan di antara si tangkang moden, maknanya zaman kita, si tangkang moden ni di antaranya ialah mereka yang tidak mendoakan bagi kedua ibu dan ayahnya sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala minimumnya 3 hari. 3 hari tak pernah doakan untuk mak ayah kita, termasuk dalam kategori si tangkang moden, anak derhaka pada mak ayah kita. Tidak semestinya kita mendoakan mereka dalam bahasa Arab. Kadang-kadang dia kata saya doa bahasa Arab tak hafal ustaz, nak doa macam mana? Tidak semestinya. Kita doakan ya Allah ya Tuhan, ampuni dosa aku ya Allah, ampuni dosa kedua mak dan ayah aku ya Allah. Itu sudah memadai. Kalau kita tak hafal yang bahasa Arab, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala solat seseorang hamba melainkan wajib ke atas dirinya untuk mengeluarkan zakat ataupun sebaliknya. Allah Ta'ala tidak terima solat seseorang hamba melainkan kewajipan yang perlu ditunaikan juga ialah mengeluarkan zakat, membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam keperluan berzakat ini. Jadi peringatan untuk saya dan kita semua, balik buat semakan terhadap harta yang kita miliki. Allah Ta'ala tak minta pada kita setiap bulan, tidak. Allah Ta'ala tak minta separuh daripada harta kita, tidak. Dia ada kiraannya. Setahun berlalu, dah setahun lah. Ini dah nak masuk tahun baru, buat semakan. Dan kewajipannya minimal yang saya sebutkan tadi lebih kurang dalam 14,000. Banyak mana nak dikeluarkan. Contoh mudah, kita ambil 10,000 lah. 10,000 tu, maka yang diwajibkan zakatnya hanya 2.5% daripada 10,000. Kalau kata harta kita, simpanan tetap kita ada 20,000, daripada 1 hari bulan 1 2022 hari itu, dan nak masuk 1 hari bulan 1 2023 ni ada 20,000, tak perlu. Maka zakatnya dalam lingkungan RM500 sahaja. Bukan kata Allah Ta'ala minta 10,000 duit kita tidak. Tak minta 5,000, minta RM500 sahaja. Dan peringatan juga kepada kita, bukan sekadar kepada ibu dan ayah sahaja. Macam saya sebagai seorang ayah yang ada depan-depan saya pernah sebagai seorang ayah, sebagai seorang penjaga, kena lihat juga pada simpanan anak kita. Jadi kadang-kadang kita terlepas pandang pada kita sebagai seorang ayah yang ada kelebihan daripada segi harta. Kita buat pembahagian siap-siap pada anak kita. Untuk anak sulung kita bagi 10,000, anak nombor 2 10,000, anak nombor 3 10,000 contohnya. Itu kita bagi waktu bila? Waktu tahun 2010 contohnya. Masuk tahun 2011 kita tambah lagi 5,000. Sampai pada tahun 2022 simpanan anak kita telah ada 50,000 contohnya. 50,000 dah melebihi daripada hak yang diwajibkan zakat. Ataupun katalah 2022 hari itu 1 bulan 1 2022
simpanan anak kita tu tak ada 20,000. Jadi bila masuk tahun 2023 wajib dikeluarkan zakat anak kita. Dia syarat wajib zakat ni sempurna milik. Itu dah milik anak kita. Jadi wajib zakatkan pada harta ni. Bukan guna duit kita, guna duit dia lagi. Kadang-kadang kita terlepas pandang ni. Kita sayang pada anak buat simpanan untuk dia. Simpan biar banyak. Tapi lupa nak dikeluarkan zakat. Kena berhati-hati. Jadi kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala penyucian harta yang kita miliki dengan jalan zakat. Dua ni wajib lah. Maknanya satu zakat fitrah, yang keduanya zakat pada zakat harta. Zakat ni banyak jenis lah pula. Macam KWSP ni, zakat wang simpanannya, emas dan peraknya, sewaan, kemudian barang perniagaan, ternakan, itu macam-macam jenis zakat pula lah. Jadi khususnya pada zakat harta yang kita miliki buat saya makan. Kalau simpanan itu dah banyak, jangan simpan saja. Simpan saja, di akhirat kelak dia akan menjadi bahan yang akan membakar kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Jadi itu sebahagian daripada ciri-ciri hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman. Mudah-mudahan dapat kita mengambil iktibar dan insya-Allah hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti mana yang kita sedia maklum, dah masuk tahun baru ni, esok 31 hari bulan 12. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini akan diumumkan watikah yang terbaru bagi PJK, ahli jawatan kuasa dan juga pegawai Masjid Al-Ubudiyah bagi sesi 2023 sehingga 2025. InsyaAllah. Jadi dengan itu saya mempersilakan kepada Tuan Haji Abdul Jalil bin Abdul Halim selaku setiausaha bagi sesi yang lepas, maknanya baki lagi sehari lah, untuk membuat pengumuman tersebut. Dengan segala hormat yang dipersilakan, InsyaAllah.